Baik, Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Assalamualaikum. Masya Allah, terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia bersama dengan kami. Alhamdulillah, insya Allah kita akan bersama dengan Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia ataupun Peyatim. Subhanallah, dari mana pertubuhan inilah yang banyak membantu anak-anak yatim, membantu sokongan mereka, kan, membantu dari segi keuangan dan sebagainya. InsyaAllah kita nak tahu lebih lanjut lagi berkaitan dengannya. Sulami Kasih Mutawali Anak Yatim bersama dengan saya sekarang ini di studio, saya bawakan khas untuk anda semua. Di sebelah saya kita ada Puan Siti Ehsahdin, Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Amal Ruqayyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Dan di hujung sana kita ada Dr. Haji Mazlan Haji Ahmad, Timbalan Pengerusi Eksekutif 1 Yawatim. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, apa khabar pagi ni? Alhamdulillah, sihat selalu. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi, saya yakin ramai penonton-penonton di luar sana nak tahu berkaitan dengan Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia ataupun Peyatim, di mana kita tahu dia sebuah pertubuhan kebajikan peringkat kebangsaan yang kini menaung 65 pertubuhan gabungan, subhanallah, untuk menjaga anak-anak yatim. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan tentang matlamat, objektif sebenarnya pertubuhan ini, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Kita telah berusia selama 33 tahun. Kita baru-baru ini 2 bulan yang lepas kita telah menyambut anniversary ke-33 tahun penubuhan Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim Malaysia. Jadi alhamdulillah, sempena itu kita setiap 2 tahun sekali kita mengadakan sukan tahunan anak-anak yatim. Jadi alhamdulillah pada kali ini kita berjaya mengadakan dengan jayanya sukan tahunan anak yatim di Pulau Pinang di Universiti Sains Malaysia, dan kita berjaya membawa tidak kurang 3,000 lebih anak yatim seluruh Malaysia berkampung di USM dan melakukan pelbagai sukan pertandingan. Jadi bila bertanya kepada saya berkenaan dengan matlamat penubuhan, tidak lain tidak bukan. Anak-anak yatim ini bagi saya, mereka adalah anak-anak yang cukup istimewa. Mereka tidak minta untuk dilahirkan sebagai anak yatim. Bukan permintaan mereka, tetapi Allah memilih mereka. Jadi bila Allah memilih mereka, hari ini saya nak beritahu kita semua, ibu bapa yang berada di luar, kita kena ambil maksud hidup ini untuk sama-sama mengambil berkat, mengambil rezeki, mengambil tuah, dan yang paling penting mengambil syafaat anak-anak yatim. Kerana mereka ini adalah golongan yang cukup istimewa. Jadi lantaran itu, kalau kita lihat Datuk Tengku Ayahanda telah memaklumkan dalam program yang lepas, iaitu di Malaysia tidak kurang daripada 350,000 anak-anak yatim yang berada di luar sana. Mereka yang tinggal di bawah naungan kami lebih kurang 4,000. Jadi apa yang selalu kami fikirkan ialah bagaimana anak-anak ini terbela dan dibela nasib masa depan mereka. Jadi kita tak mahu anak-anak yatim ini terbiar. Kita tak mahu anak-anak yatim ini menjadi masalah kepada masyarakat. Sebab anak-anak yatim ini, oleh kerana mereka adalah istimewa, maka mereka adalah bakal khalifah yang akan membarisi kepimpinan negara. Jadi apa yang kita dah usahakan ialah kita pertama melihat daripada sudut ilmu. Ilmu itu umpama lampu suluh. Jadi mereka perlu diberi ilmu yang secukupnya, baik ilmu keduniaan maupun ilmu akhirat. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton sekalian, hari ini kami cukup bertuah kerana alhamdulillah berkat
dorongan sokongan semua pihak, baik kerajaan, baik swasta, kita telah berjaya menubuhkan satu rangkaian sistem pendidikan yang cukup sempurna. Dari segi madrasah tahfiznya, pendidikan teknikal, vocational, kemahiran dan sudah tentulah satu lagi pendidikan yang kita namakan akademik. Alhamdulillah hari ini saya ingin mengambil kesempatan, hari ini kita di Malaysia ada satu-satunya universiti anak-anak yatim yang bernama Universiti College Bestari yang bertempat di Kuala Terengganu, iaitu di Setiu Terengganu. Jadi alhamdulillah universiti kami hari ini kita telah menubuhkan pelbagai fakulti yang menyediakan daripada foundation, degree, master dan PhD. Jadi saya ingin merayu tuan-tuan yang berada di luar sana, ayuh ramai-ramai untuk mengambil peluang mendapatkan pendidikan daripada Universiti College Bestari. Cuma hari ini saya nak tekankan lebih kepada yang kedua. Fasa pertama kita dah menubuhkan rangkaian pendidikan tadi dan fasa kedua ialah kita nak menubuhkan akademik pendidikan Islam ASEAN. Kenapa ASEAN? Kerana kami juga bertanggungjawab untuk menjaga ekosistem anak yatim di seluruh ASEAN. Alhamdulillah di bawah gabungan kami lebih daripada 10 buah negara bersama dengan kami dari Laos, Filipina, Indonesia, Brunei, Vietnam, Cambodia, Indonesia bersama-sama kami. Dan insya-Allah kalau diizinkan Allah, Universiti College Bestari tadi akan diangkatkan untuk menjadi Universiti Yatim ASEAN. Sebenarnya ini adalah universiti untuk ASEAN dan fokus pada anak-anak yatim dan juga B40. Tidak tertinggal B40. Jadi menyentuh kepada akademik pendidikan Islam ASEAN ini akan kita bina di Dungun, di atas tanah kami sendiri yang berjumlah 1,400 ekar. Jadi alhamdulillah sekarang pihak kami telah membuat land clearance. Alhamdulillah, dan sebuah bukit kami telah tebang dan insya-Allah itu akan menjadi bangunan yang pertama yang akan didirikan atas bukit, sebuah masjid 2 tingkat yang berkapasiti pada satu masa boleh menempatkan 1,500 orang dan di situ akan ada akademik. Jadi alhamdulillah. Masya Allah, itu di antara perancangan-perancangan yang insya-Allah yang akan dilakukan untuk oleh peyatim, untuk anak-anak yatim insya-Allah. Jadi kita nak tanya pengurusi Pertubuhan Kebajikan Amal Ruqayyah, kita tanya Puan Esa sendiri, apa pengalaman, mungkin boleh kongsikan pengalaman, cabaran ataupun kisah-kisah yang menghayat hati sepanjang menjaga pusat anak yatim ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada TV Hijrah mengundang kami untuk berkongsi pengalaman bersama anak-anak yatim kami. Alhamdulillah, kalau kita kata cabaran tu memang banyaklah. Sebab bila kita mendidik anak-anak sampai 42 orang, berbagai kerenah, berbagai orang kata gaya kehidupan anak-anak. Tambah-tambah remaja sekarang. Persekitaran sangat orang kata apa, memberi kita cabaran yang hebatlah. Di mana dengan webnya, dengan anak-anak yang zaman COVID-nya. Di mana kalau zaman COVID dulu anak-anak bergerak dalam sistem sendiri. Maksudnya dia tidak ada komunikasi. Dia hidup dengan laptop dia, PC dia, dan dia tahu itu adalah rakan baik dia. Jadi dia hidup dengan media sosial je. Jadi sekarang ni dah kembali kepada alam semula. Maksudnya dah pelajaran secara bersemuka. Bila bersemuka, mereka akan bercampur dengan kawan-kawan. Jadi bila balik ke rumah, budaya itu sendiri akan bertukar dan kita kena mencorakkan ikut gaya hidup yang sebenarnya. Bagi saya lah, yang paling dan sepanjang saya bersama dengan anak-anak, bila masyarakat mengatakan bahawa bila kehilangan ayah itu adalah salah satu daripada anak-anak jiwa anak akan runtuh. Tapi sebenarnya bagi saya juga bila kehilangan ibu juga
menyebabkan jiwa anak itu tidak tenteram. Di mana pengalaman sendiri saya mendapat anak yang berumur 7 tahun. Di mana anak tersebut yang masih muda, masih rapuh jiwa dia. Dia tidak tahu siapa, di mana ibu. Yang dia tahu ibunya telah meninggal, nenek dia tengah meninggal dan tidak ada saudara mara yang ingin menjaganya. Jadi bila datang ke anak yatim, kita merasa satu tanggungjawab yang begitu, orang kata, berat yang perlu kita pikul. Sebab kita nak didik daripada rohani dan jasmani. Bagi saya itulah yang sangat menyentuh jiwa saya bila dapat anak-anak yang usia terlalu muda lah, yang kehilangan ibu. Sebab pelukan tu amat penting dan berkasih sayang pada jiwa anak-anak. Masya Allah. Sebab mereka masih lagi memerlukan kasih sayang seorang ibu ataupun seorang bapa yang perlukan mungkin kalau orang lain menjaga lain rasanya. Kalau ibu dan bapa sendiri yang menjaga itu lain rasanya kasih sayang yang sangat diperlukan. Masya Allah. Jadi kita tanya berkaitan dengan doktor, mungkin doktor boleh kongsikan berkaitan dengan kempen PIA yang mungkin nak dijelaskan kepada penonton, nak dikongsikan kepada penonton. Assalamualaikum pagi ini. Alhamdulillah, Islam itu sangat sempurna. Jadi kami mengambil pendekatan sistem ekonomi Islam itu sendiri, iaitu dengan menggunakan sistem wakaf. Jadi alhamdulillah hari ini wakaf telah berkembang sangat maju di Malaysia. Sempena itu saya menyuruh kepada seluruh penonton, ibu bapa, ayo kita sama-sama berwakaf untuk pembinaan Taman Rimba ASEAN dan juga APIA yang saya sebut sebentar tadi, iaitu dengan berwakaf RM10 satu kaki persegi. Jadi bukan saja kita boleh berwakaf tunai, malahan kita juga boleh berwakaf masa diri. Jadi insya-Allah setiap bulan minggu ketiga kami ada buat rombongan bas untuk pergi ke Dungun untuk mewakafkan diri masa tenaga. Jadi kita kalau siapa yang tak ada duit, tak mampu nak wakaf kipas, batu bata, wakaf diri sendiri. Jadi dengan bannernya insya-Allah bangunan masjid, library, pusat rumah orang tua-tua, pusat pendidikan, pusat perniagaan dan sebagainya, insya-Allah inilah merupakan pelaburan, inilah merupakan sumbangan kita yang terbesar untuk perjalanan kita di akhirat nanti. Dunia tempat kita meninggal, bukan untuk tinggal, tempat untuk tinggal di akhirat. Jadi dengan wakaf ini, insya-Allah dengan membantu menyantuni anak-anak yatim ini, saya yakin apa yang Rasulullah janjikan, barang siapa, maksud hadis, barang siapa yang menjaga anak yatim, maka mereka akan bersamaku di akhirat, di syurga nanti macam ni. Jadi rebutlah peluang ini untuk sama-sama kita menjayakan ekonomi pendidikan Islam ASEAN di Dungun. Jadi insya-Allah. InsyaAllah, itu dia nombor dah tertera di kaca TV anda sekarang ini. InsyaAllah sama-sama kita berwakaf atau mungkin ada nak bersedekah sama-sama dengan pertubuhan kebajikan anak yatim Malaysia ataupun peyatim. InsyaAllah ini merupakan amalan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih saya ucapkan kepada tetamu saya, kepada Dr. Haji Mazlan selaku Timbalan Pengerusi Eksekutif 1 Yawatim. Terima kasih Doktor. Dan juga terima kasih kepada pengurus Pertubuhan Kebajikan Amal Ruqayyah Puan Siti Esah. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami. InsyaAllah kepada anda semua, ini adalah peluang terbaik untuk kita dekat dengan Rasulullah. Seperti mana yang Doktor kata, hanya di hujung jari saja kalau kita menyantuni anak-anak yatim. Ini peluang kita. Allahu Akbar. Jadi kita nak berehat dulu seketika, insyaAllah kembali lagi selepas ini bersama dengan Talib, insyaAllah. Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia.